Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Puan Nolaili binti Muhammad Basri selaku pensyarah untuk subjek GMGA 2013 Perlembagaan Malaysia. Saya Ajaria Nursiha binti Asad, nombor Matrik 289294 akan membentangkan tajuk tugasan yang telah diberikan kepada saya, iaitu neutraliti dalam perkhidmatan awam di Malaysia. Pengenalan. Neutraliti dalam perkhidmatan awam di Malaysia adalah satu prinsip yang mana seorang pejabat awam menjalankan atau melaksanakan tugas tanpa berpihak kepada sebuah parti, politik ataupun orang yang berkepentingan, yang mana memberikan kesertaan dan memberikan khidmat yang terbaik kepada pihak kerajaan. Selain daripada itu, mereka bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan dengan adil dan seksama, serta menjaga kredibiliti dan juga integriti pejabat awam. Ia bagi memastikan perkhidmatan awam berfungsi dan beroperasi dengan baik dan juga teratur. Seterusnya iaitu konsep dan juga teori dan juga konsep. Bagi tajuk teori, bagi teori yang mana teori ketidakpastian partisan merupakan asas utama dalam mendasari neutraliti yang akan menekankan bebas daripada mana-mana pengaruh politik, yang mana kaki tangan awam perlu melaksanakan tugas tanpa melibatkan diri dengan politik. Yang konsep pula adalah integriti dan accountability merupakan salah satu konsep neutraliti dalam perkhidmatan awam di Malaysia, di mana konsep neutraliti dikebal oleh ahli politik yang mana memenangi pilihan raya serta tampuk pimpinan negara. Dan prinsip ini dinyatakan dalam pernyataan Mesyuarat Perlembagaan Bersukan Melayu dan telah diterima oleh Suruhanjaya REK. Seterusnya, struktur, dimensi dan juga elemen. Terdapat 3 struktur yang mana menyokong neutraliti dalam perkhidmatan awam di Malaysia, iaitu yang pertama ialah badan pemerintah yang menjalankan kuasa pemerintahan dan juga menguasai undang-undang serta keputusan yang dikeluarkan oleh mahkamah. Yang kedua ialah badan perundangan yang mana mengubah undang-undang serta meluruskan undang-undang supaya ini sentiasa ke depan dan tidak ketinggalan zaman. Dan yang ketiga ialah badan kehakiman yang mana melaksanakan tugas penghakiman yang menjadi bahagian sebagai pengadil, penegak kepada undang-undang dan tidak boleh menjalankan tugas eksekutif. Ini adalah prinsip-prinsip neutraliti seperti berobjektif, tidak berpihak kepada parti politik dan orang berkepentingan, bersikap adil, menjaga kerahsiaan dan juga berintegriti. Seterusnya, pelaksanaan di Malaysia dan juga negara luar. Neutraliti berperanan untuk memastikan pentadbiran dalam sesebuah kerajaan akan lebih teratur dan juga adil bagi melahirkan pegawai awam yang neutraliti serta beretika. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA berperanan memastikan segala kod etika perlu dipatuhi, melakukan pemeriksaan dan juga mengambil tindakan kepada pihak yang melanggar prinsip neutraliti. Jadi, Akta Perkhidmatan Awam 1984 atau Integriti 2009 digunakan sebagai panduan dan juga penunjuk bagi amalan neutraliti di samping peraturan-peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib 1990 bagi tindakan seterusnya. Bagi pelaksanaan di negara luar, saya ambil 3 contoh. Yang pertama iaitu di Amerika Syarikat, yang mana seseorang diangkat menjadi presiden, seluruh pentadbiran lama akan bertukar ganti kepada pentadbiran yang baru dilantik. Manakala di UK atau United Kingdom, keberkecualian terhadap politik menjadi konvensyen perlembagaan yang mana keberkecualian itu terhadap politik dalam perkhidmatan asas serta resolusi kepada konsep ketetapan awam. Manakala di Singapura, sama seperti negara ini, yang mana SPA memainkan peranan untuk memastikan pegawai awam mempunyai integriti dan etika serta berprinsip neutraliti. Seterusnya ialah isu-isu yang berkaitan. Antara isu-isu yang berkaitan adalah
yang mana isu konflik kepentingan, pejabat awam menggunakan jawatan dan juga pangkat untuk kepentingan peribadi, sama ada untuk diri sendiri, keluarga ataupun kenalan rapat. Yang kedua iaitu isu politik, yang mana sokongan kepada ahli politik atau orang yang berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan peribadi. Dan yang ketiga adalah isu ketulusan, yang mana setiap sikap tidak ambil peduli dan tidak ambil cakna dalam ketulusan seseorang pegawai awam kurang jelas terhadap laporan dan juga pengaduan yang telah dibuat kepada pegawai awam tersebut. Sesungguhnya kekuatan dan juga kelemahan. Kekuatan dan juga kelemahan dalam merealisasikan prinsip neutraliti, yang mana kekuatannya adalah pelaksanaannya menjadikan pegawai awam ataupun pejabat awam bersikap adil dan saksama, berhemah dan juga jujur tanpa campur tangan pihak lain. Manakala kelemahannya adalah sukar untuk menerima perubahan tapak pimpinan yang baru dan menjadikan kesetiaan yang berbelah bagi kerana masih lagi setia kepada tapak pimpinan yang lama. Okay, seterusnya analisis. Pihak kerajaan melaksanakan pembaharuan yang dikenali dengan pengurusan awam aliran baru bagi mengukuhkan patriotisme, etika dan juga kecekapan, yang mana melibatkan dua unsur perbaikan, iaitu perbaikan secara organisasi dari segi struktur dan juga prosedur tingkah laku pegawai awam. Pelaksanaan Tonggak 12 yang mana terdapat nilai-nilai trust di dalamnya sebagai panduan kepada pegawai awam dalam melaksanakan prinsip neutraliti agar tidak timbul permasalahan berkaitan dengan etika seorang pegawai awam. Seterusnya cadangan. Sertakan sini beberapa cadangan yang saya buat. Yang pertama ialah tindakan tegas, yang mana kerajaan perlu mengambil tindakan tegas terhadap individu yang melanggar prinsip etika. Yang kedua, mempertahankan prinsip yang mana peranan pihak kerajaan untuk mempertahankan prinsip neutraliti sendiri. Yang ketiga adalah kempen kesedaran, iaitu memberi kesedaran dan pengetahuan betapa pendidikan kepentingan neutraliti. Dan juga yang keempat itu langkah penguasaan, yang mana menambah baik sistem ataupun prinsip neutraliti. Okey, kita pergi ke tajuk kajian yang terakhir, iaitu kesimpulan. Okey, sebagai kesimpulannya, neutraliti adalah merupakan satu prinsip yang penting dalam sesebuah kerajaan, terutama dalam sektor awam, bagi memastikan kebolehpercayaan dan keadilan dalam sistem pentadbiran awam di negara ini. Di samping itu juga ia dapat memastikan bahawa seluruh penjawat awam bertindak bebas daripada pengaruh politik dan juga orang yang berkepentingan ataupun golongan tertentu demi mencapai sebuah negara yang maju di mata dunia. Sekian, terima kasih.